Okey, hari ini kita akan belajar uh, asas pengurusan acara di bawah kompetensi yang pertama, iaitu mengesahkan keperluan pengurusan acara. Okey, jadi kita akan tengok pada subtopik mengenal pasti jenis pengangkutan dan juga penginapan mengikut keperluan. So, kita tengok dekat sini menyenaraikan jenis pengangkutan. So, pengangkutan yang pertama yang kita tahu bahawa kita ada pengangkutan jenis udara. Iaitu udara ni kapal terbang lah ataupun helikopter. Okay? Pengangkutan udara merupakan jenis pengangkutan yang dikatakan terpantas dan juga termahal lah. Amat sesuai untuk mengangkut penumpang dan barang-barang yang ringan seperti mil, bungkusan dan kargo. Sebahagian besar pengangkutan di udara dikendalikan oleh MAS lah, Sistem Penerbangan Malaysia, dengan dibantu oleh beberapa penerbangan yang berskala kecil seperti yang kita tahu Asia lah, iaitu penerbangan dengan tambang murah. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada Emirates, kita ada Arab Saudi, kita ada jenis pengangkutan Firefly, banyak lagi sekarang ni, bukan sahaja MAS lah. Selain kapal terbang, helikopter juga merupakan pengangkutan udara yang boleh digunakan di kawasan terpencil kerana tidak memerlukan landasan khas untuk dia turun. So, itu beza di antara kapal terbang dan juga helikopter. Kapal terbang dia memerlukan landasan untuk dia landing. Kalau helikopter, dia tidak memerlukan lah landasan khas. Okey, biasa kalau kamu tengok turun-turun dekat padang-padang sekolah ke dan sebagainya, dia turun helikopter. Biasa dia turun di satu kawasan ataupun lokasi yang mempunyai satu ruangan lah. Ruangan contohnya seperti dekat padang lah, ada ruangan yang lebih luas sedikit. Okey, itu pengangkutan udara. Seterusnya kita pergi pada pengangkutan yang seterusnya. Ini contoh bergambar lah. Pengangkutan darat. Yang ini yang familiar kita gunakan. Ini familiar lah sebab kita guna sehari-harian lah. Motorcycle, kemudian kita ada taksi, kita ada kereta, kita ada van, kita ada bas. Semua ini adalah pengangkutan darat lah. Pengangkutan yang paling terbanyak digunakan di seluruh dunia lah, bukan sahaja Malaysia. Terbahaya kepada dua jenis pengangkutan, iaitu pengangkutan jalan raya, dan pengangkutan rel. Okey, pengangkutan jalan raya ni satu jenis pengangkutan paling popular. Kemudian dia terbahagi kepada jalan raya ni, dia terbahagi kepada 3 jenis lah. Jenis kenderaan binatang, tak berenjin dan juga berenjin lah. So, kenderaan binatang ni yang itu kerbau, kuda, lembu dan sebagainya lah. Yang maksudnya kalau dekat negara Arab kita gunakan unta. So, itu boleh dikategorikan sebagai pengangkutan darat. Kemudian kita pergi kepada seterusnya, kenderaan tak berenjin, iaitu beca, basikal, kereta tarik dan lain-lain lah. Kemudian kereta berenjin, yang ini paling banyak digunakan lah. Trailer, lori, van, motorkar, motosikal, bas, skuter dan lain-lain. Yang ini kalau dalam exam dia akan tanya part teori lah. Dan cikgu rasa keseluruhan akan boleh menjawab lah benda ni. Okey. Kemudian pembinaan jalan raya dan infrastruktur asas diberikan keutamaan di Malaysia untuk mencapai taraf negara maju. Pembukaan lebuh raya membolehkan jarak yang panjang akan dikurangkan kepada lebih pendek. Itu tujuan lebuh raya dibina. Okey, dia berbeza dengan jalan biasa. Jalan raya ni dia ada tol. So, tujuan utama jalan raya dibina adalah untuk meringkas atau mengurangkan perjalanan, sesuatu perjalanan lah. Kemudian, pembinaan lebuh raya menyebabkan penggunaan dikenakan tol untuk menanggung kos dalam nak buat penyelenggaraan lebuh raya. Barang atau penumpang akan tiba kepada destinasi dengan lebih cepat. Okay, ingat kenderaan udara tadi, kenderaan yang termahal dan lebih cepat. So, kenderaan darat ni kita ada 3, kenderaan binatang, tidak berenjin dan berenjin. Okey. Kemudian kita tengok, ini contoh-contoh lah kenderaan darat yang cikgu rasa kita boleh tengok sekali imbas lah sebab ini benda ni basic
asas kamu semualah. Kemudian kita ada pengangkutan seterusnya, iaitu pengangkutan air ataupun laut. Okey, memainkan peranan penting dalam perniagaan di perniagaan antarabangsa kerana sebahagian besar perniagaan antarabangsa dikendalikan menerusi pengangkutan laut. Okey, secara amnya ia boleh dibahagikan kepada 3 jenis laluan, iaitu sungai, terusan dan juga laut. Pengangkutan laut sangat penting di Malaysia memandangkan negara ini dikelilingi oleh laut. Terdapat beberapa jenis pengangkutan laut yang penting, iaitu kapal kargo, kapal kerentan, kapal pesisir pantai dan juga kapal penumpang. Okey, untuk kita punya pengetahuan, setiap dalam kalau kita melihat peta dunia, negara dunia ini dikelilingi oleh laut. Okey. So, connection between country to country tu kita gunakan pengangkutan laut berbanding menggunakan pengangkutan udara, sebab pengangkutan udara ni dia mahal. Okey, pengangkutan di darat hanya digunakan untuk setempat dalam negara. Untuk kita cross over setiap country tu untuk biasanya untuk ni lah, untuk menghantar sesuatu barangan. Kalau kamu tengok kamu shipping kat China ke, mereka gunakan pengangkutan laut lah, melalui kapal kargo, kapal kerentan, kapal pesisir pantai. Kapal penumpang ni tak payah nak cross over negara pun, kita dah terdekat dengan kita, iaitu Tioman pun kita gunakan pengangkutan kapal penumpang ataupun ferry, macam itulah. So, ini pengangkutan laut yang daripada satu negara ke satu negara, hanya barangan dihantar. Contoh kita buat shipping Shopee semua tu, barangan dihantar by pengangkutan laut. Pengangkutan udara tu jarang sebab kos dia sangat mahal. Okey, kemudian kita tengok pula kepada pengangkutan rel, landasan. Okey, dimiliki dan dikendali, ini kalau yang Malaysia lah, dikendalikan oleh KTMB di bawah pengawasan Kementerian Pengangkutan. Okey, menjadikan perkhidmatan seperti berikut, iaitu perkhidmatan penumpang antara bandar ke bandar, perkhidmatan komputer dan perkhidmatan kargo. Okey, kalau biasa siapa sebut LRT, LRT stand to rail transit ringan lah, yang beroperasi di Kuala Lumpur. Setakat ni cikgu rasa LRT hanya dikuasai di Kuala Lumpur sahaja. Mengatasi kesesakan kat bandar tersebut, dua syarikat yang terlibat menyediakan perkhidmatan LRT adalah Sistem Transit Aliran Ringan Star dan Projek Usahawan Transit Ringan Automatik Sdn Berhad. Okey. Macam cikgu rasa pengangkutan ni kebanyakan semua dah cikgu gunakan sepanjang tempoh pembelajaran cikgu lah. Okey, kita gunakan pengangkutan udara, kita gunakan pengangkutan laut dan kita gunakan pengangkutan darat. Okey. Kemudian kita tengok juga seterusnya. Okey, ini contohlah prosedur untuk pengangkutan. Okey, ini yang ringkas lah. Nanti cikgu akan tunjukkan beberapa jenis borang yang perlu kita isi untuk memenuhi kompetensi kita dalam melaksanakan acara lah. Yang ini adalah cikgu tunjuk kita punya flow untuk buat tempahan kapal terbang. Pertama kita ada cara manual, yang kedua kita ada menggunakan laman web lah. Pertama kita nak guna secara manual je. So basically macam kamu pergi beli tiket bas, iaitu kita ke kaunter, kita pilih destinasi, tengok tarikh penggunaan tiket kita nak buat. Lepas tu perincian maklumat lah, seperti tiket, jenis tiket, warga emas, kanak-kanak, nama kita. Bila dah semua kita tengok pada skrin tu okey, kita akan buat pembayaran. Okey. Kemudian kita tengok pula pada kalau kita nak buat secara online. So kita pergi sahaja ke laman web, pilih destinasi, tarikh penggunaan tiket, perincian tiket, nama kamu semua, pembayaran secara online banking, lepas tu dapatkan tiket lah. So ini adalah nota prosedur penggunaan
nota berkaitan dengan pengangkutan. Okey, kita try tengok satu lah. Kita try tengok yang Asia. Tengok macam nak booking tiket. Okey. Bukan lama dah cikgu tak booking ni. Last cikgu rasa cikgu dah melalui keseluruhan jenis pengangkutan di mana waktu cikgu ini menggunakan laman Airpass lah. Okey, booking tiket flight. Okey, kita tekan flight. Okey. Kita kalau nak gunakan flight ni, kita kena tahu kita nak naik dari mana dan kita nak destinasi kita nak pergi tu dekat mana. So dia akan tanya kat sini lah. Laman web gunakan Airpass bukan laman web direct Asia. So dia akan tanya kita nak buat one way tiket ataupun round tiket. Maksudnya round tiket tu pergi balik. Okay, contoh kita nak buat one way tiket sahaja. Pilih one way tiket. Okay. Select departure city. Departure city ni tempat kita nak berlepas. Okay, lambat pula. Lambatnya. Okay, nampak dah keluar sikit. Sekejap kita select destination. Okay, contohlah kat sini kan. Dia tanya kita punya select departure kita. PL lah, Kuala Lumpur Airport. Okay, lepas tu kita nak pergi Okay, nak pergi Labuan. Ni tempat cikgu dulu lah. Nak pergi Labuan, contoh tarik. Okay, dia punya tips tiket kita kena booking awal. Lepas tu kita jangan booking pada hujung minggu. Sabtu Ahad, itu paling mahal harganya. Harga setiap hari tiket berbeza. Bukan saya sikit. Kadang-kadang jam pun berbeza. Kamu tengok kat sini Kita boleh target 26 hari bulan. Harga tiket RM305. Esoknya hari Khamis RM334. Hari Sabtu kamu tengok tiket je RM335. Hari Ahad murah sikit RM265. Kalau kamu booking sebulan awal, kamu tengok hanya RM144, RM155. Okey, kapal terbang macam tu. Dia berbeza setiap hari harga dia. Dan dalam satu kapal tu, kamu naik, kamu dengan orang sebelah dia lain-lain. Dia ikut pada bila kamu booking tiket tersebut. Macam tu. Contoh kamu nak booking awal, sebulan awal, pergi 2 minggu. Ni. Dapat 100, lebih sahaja. So, kamu kena bijak lah. Kemudian. Okay. Itu sahaja untuk nota pengangkutan. Kita akan sambung kemudian. Okay. Assalamualaikum.